Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wahdina bihidayatil arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam kelas duha, sesi kelas duha bagi menghadirkan diri kita dalam kelas yang kita fokus untuk pengajian bahasa Arab. Jadi insya-Allah pada pagi ini seperti biasa sebelum pada tu seperti mana yang saya sebut dalam pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu iaitu insya-Allah saya akan recap balik. Kita akan seolah-olah kita akan mula balik pengajian kita ni, oleh kerana pada pertemuan yang lalu dan beberapa pertemuan yang lalu saya mungkin agak laju di dalam perkongsian yang saya lakukan. Jadi saya tak pasti akan dengar tak? Suara saya dengar Putus-putus Ya. Sekejap. Saya kena balik. Okey, suara saya clear tak yang ni? Okey, clear. Okey, clear. Baik, jadi seperti mana yang saya sebut dalam pertemuan yang lalu, insya-Allah saya akan recap balik daripada awal, start daripada awal balik, seolah-olah kita ni tak belajar lagi. Seolah-olah kita tidak pernah menghadirkan diri kita ke kelas bahasa Arab. Jadi insya-Allah cuma kita skip dari sudut permulaan ataupun skip dari sudut sejarah bahasa Arab yang kita sebutkan di awal mukaddimah dulu. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan masuk di dalam perkara yang pertama, iaitu saya tak nak sentuh lagi yang buku kuning yang kita baca, yang kita sentuh sebelum ni. Saya nak bagi pendedahan terlebih dahulu berkaitan dengan asas yang paling asas sekali. Sebab apa? Sebab saya berpandangan sebelum ni kemungkinan kalau saya rendah sangat, kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan ni dah ada asas. Jadi asas maknanya sudah adalah sedikit maklumat. Tapi rupa-rupanya kelas kita ni ramai yang baru. Oleh kerana bila ramai yang baru, maknanya seolah-olah tidak ada langsung orang kata maklumat berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi saya nak kena mula, walaupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang dah lama, ada yang dah ada asas dan sebagainya, saya mohon maaf,
minta supaya kita dapat tunggu sebentar. Maknanya kita berhenti sebentar untuk kita bagi laluan kepada yang baru, yang baru untuk sampai kepada tahap kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini dapatlah memberikan kefahaman yang baik ataupun memberikan maklumat berkaitan dengan bahasa Arab seperti mana kawan-kawan kita yang lain insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang kelas kita ini ialah kelas bahasa Arab. Kelas bahasa Arab. Bila kita sebut bahasa Arab bermakna ia terangkum di dalam susunan ataupun susunan bahasa, susunan huruf-huruf hijaiyah. Bahasa Arab ni ialah satu bahasa yang tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu apa dia? Huruf hijaiyah seperti mana kalau kita mengaji di dalam ilmu tajwid ataupun kita mengaji jawi, start daripada alif, ba, kan, ba, ta, ini dipanggil dengan huruf hijaiyah sampai kepada ya. Ini ialah susunan ataupun huruf-huruf yang dipanggil dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Dipanggil hijaiyah. Huruf-huruf Arab ni dipanggil dengan huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Yang ni asal sangatlah ni. Kalau kita mengaji Quran, kita biasa kita tahulah. Biasa kita sebut alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal sampai ya ni. Cuma bilangan mungkin kita terlupa. Ada lebih kurang ataupun ada, kalau lebih kurang, ada 28 huruf hijaiyah. Ada 28 huruf hijaiyah yang mana berasas ataupun asal daripada 28 inilah terbitnya kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, terbitnya kalimat-kalimat bahasa Arab daripada susunan huruf hijaiyah ni. Okey. Saya rasa saya tak perlu pergi ikut kepada huruf-huruf ni. Kalau kena pergi juga, saya kena buat kelas lain. Saya rasa insya-Allah. Boleh ke? Ke ada langsung yang tak boleh langsung huruf hijaiyah ni? Assalamualaikum. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh. Huruf hijaiyah ni insya-Allah semua boleh. Saya harap semua boleh lah. Puan Mariam dah pakar. Yang lain. Yang baru-baru. Yang baru-baru ni macam mana? Huruf hijaiyah. Sebab apa? Saya nak expect macam mana? Sebab setengah orang kalau dia belajar, contohnya tuan-tuan dan puan-puan belajar bahasa Jepun. Tuan-tuan dan puan-puan kena belajar daripada huruf dia. Kan? Belajar bahasa Thailand kena daripada huruf dia. Kan? Bahasa Arab berasal ataupun adakah kena belajar huruf ni juga ataupun tidak? Tu saya nak tahu maklumat. Sebab sekarang ni saya tidak tahu basic tuan-tuan dan puan-puan. Setakat mana? Adakah kena belajar huruf ni? Maka kita kena sebut daripada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Jadi baik, saya tulislah kan supaya tidak menjadi kata persoalan di masa akan datang. Jadi saya tulis di sini. Okey, ini huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, minta maaf, kha tak cantik, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, minta maaf. Ta. Ta dia kecil. Ta.
ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw ke dulu, ha dulu? Ha, waw, ya. Okey, ini ialah huruf-huruf hijaiyah. Kalau kita biasa belajar muqaddam, dia ada lam alif. Lam alif tu gabungan di antara huruf. Jadi ini ada berapa? 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ada 28 huruf hijaiyah. Ustaz, Yang tempat mana? ada. Ustaz, minta maaf. Ya. Ya. Tanya. Huruf Hamzah kat mana pula Ustaz? Hamzah. Adakah dia huruf Hamzah atau ni dia alif sebenarnya. Mim, nun, a, waw, ya. Ataupun bolehlah kita letak satu huruf Hamzah. Ataupun 28, 29 Hamzah. Nun, ha, nun, ha, Hamzah lah kita kata. Hamzah. Sebab Hamzah ni dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena ada dengan alif Ustaz. Kita letakkan satu Hamzah di hujung. Hamzah. Hamzah ni dia boleh ada atas dia boleh atas waw, dia boleh atas alif. Oh ya. Okey. Jadi tak apalah. Kita kata ini susunan dia. Mana berasal daripada huruf-huruf inilah maka tersusunnya kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, tersusunnya kalimat-kalimat bahasa Arab. Sama ada gabungan sin, shin, sad, ba, ta, kan, ba. Contohnya kita ambil kalimat. Kita jadikan kalimat berasal daripada huruf-huruf hijaiyah ni. Contohnya kita ambil perkataan ra, zai. Kita ambil huruf dekat ni kan. Ra dengan zai. Ra, zai. Jadi kalimat dalam bahasa Arab jadi kalimat ruz. Ataupun alif, ra, zai. Aruzun. Nasi. Aruzun. Nasi. Contohnya lagi apa dia? Kita ambil susunan lagi. Kita ambil susunan jaddun, jim dan juga dal. Jaddun, datuk, jaddun. Jadi ini susunan. Jadi saya rasa saya tak perlu pun untuk ajar bagaimana jim bersambung dengan dal, ta bersambung dengan ta, sad dan sebagainya. Yang ni saya rasa terlalu basic lah. Terlalu basic sangat. Jadi saya rasa dah pergi serendah mungkin untuk tuan-tuan dan puan-puan memahami asas yang paling asas berkaitan dengan bahasa Arab. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kemudian perkara yang kedua yang saya nak sentuh ialah bermula daripada huruf hijaiyah tadi yang ada 28 ataupun 29 termasuk dengan Hamzah tadi, ialah tersusunnya kalimat-kalimat bahasa Arab yang digelar sebagai kalimah. Yang digelar sebagai kalimah. Kalimah ni dalam bahasa Melayu kita pun panggil kalimah juga. Suara saya dengar tak? Ada yang komplain kata suara tak dengar? Clear Ustaz. Clear Dengar. Dengar. Dengar clear Ustaz. Alhamdulillah. Dengar clear. Okey, tak apa. Saya rasa dah clear. Saya pun dengar juga. Sekejap. Okey, jadi kalau tak clear insya-Allah tak apa. Hari ni kita ada rakaman. Nanti kita akan share dalam rakaman nanti. Aku tak rekam. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalimah juga digunakan pakai di dalam bahasa Melayu kita. Perkataan kalimah ni. Perkataan kalimah ni juga digunakan pakai di dalam bahasa Melayu kita. Jadi apakah maksud kalimah? Kalimah ialah susunan daripada huruf-huruf hijaiyah tadi. Yang mana susunan tersebut ialah susunan yang disusun oleh orang Arab untuk menjadi satu perkataan yang difahami di antara mereka.
Walaupun huruf hijaiyah kita katakan susun juga, tapi yang difahami oleh orang Melayu tak boleh. Contohnya bahasa Melayu kita juga ada tulisan Jawi. Ya, kita ada tulisan Jawi yang menggunakan pakai huruf-huruf hijaiyah. Adakah diguna pakai? Tak diguna pakai. Sebab apa? Mestilah susunan tersebut ialah susunan yang disusun oleh orang Arab untuk memahami kalimat tersebut, maksud daripada kalimat tersebut. Maksud daripada kalimat tersebut. Contohnya apa dia? Contohnya banyak. Kalimat-kalimat bahasa Arab ni. Baik. Pada hari ni saya tengok dalam kelas kita ni kita ada lebih kurang dalam 26 orang. 26 orang yang hadir bersama dengan saya pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya sebut di dalam kelas sebelum ni, bahawa kita ni dalam bahasa Melayu kita ni kita banyak menggunakan kalimat ataupun perkataan-perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Percakapan harian kita, kalau kita buang bahasa Arab ni dalam percakapan kita dalam harian, banyak perkataan yang tidak ada. Jadi saya minta pada semua, kita kongsikan pada hari ni untuk kita nak pergi, tak mau pergi terlalu laju seperti mana yang sebelum ni, kita nak pergi perlahan-perlahan. Satu-satu, insya-Allah, mudah-mudahan lepas ni saya boleh terangkan lebih detail. Baik, masing-masing cuba cari dalam percakapan dia 3 jenis perkataan bahasa Arab. 3 jenis perkataan bahasa Arab yang dia ingat ataupun yang dia terlintas. Yang dia terlintas. Yang dia terbayang. Oh, yang ni bahasa Arab ni. Contohnya. Jadi saya nak pergi satu-satu. Siapa yang nak bagi dulu? Siapa yang nak bagi dulu? Siapa yang nak bagi? Okey. Puan Zafran. Kitab, Ustaz. Kitab. Okey, satu kalimat kitab kita ambil. Kalimat kedua. Solat. Solat. Okey, kalimat yang ketiga. Masbuk. Masbuk. Okey. Okey, lagi. Orang lain pula. Halal. 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 Lagi. Kalam Ustaz. Kalam. Kalam. Haram. Kalam. Halam. Kalam. 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 Kalam Ustaz. Kalam. 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 Okey, kalam. 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 Masjid. Okey. Lagi? Apa lagi? Siapa lagi bagi? Barakah. Waqaf. Contoh, ini perkataan-perkataan ya yang tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah. Yang kita guna pakai dalam bahasa Melayu. Okey, lagi apa lagi? Contoh. Insan. Ya. Akhirat. Watika. Surat. Akhirat. Dunia. Akhirat. Dunia bahasa Arab. Okey. Lagi. Kubur dekat. Kubur. Insan Ustaz. Insan. Bahasa Arab. Muslimah. Muslimah. Zakat. Muslimah. Zakat. Musim. Apa lagi? Masyhur. Okey, saya nak pergi satu-satu huruf. Kita ada huruf bahasa Melayu. Kita ada A, B, C sampai Z. Okey, kita cuba ambil. Ataupun kita pergi alif sampai ya. Saya nak pergi satu-satu. Supaya tuan-tuan dan puan-puan rasa bahasa Arab ni satu benda yang sememangnya mudah. Di dalam ataupun dalam bahasa Melayu kita ni dah terlalu banyak. Okey, kita pergi dengan huruf kita ambil huruf A. Kita ambil huruf A. Apa huruf A yang kita guna pakai, yang kita rasa bahasa Arab? Ajal. Awal. Ajal. A.
Ajar. Iman. Lagi? Awal. Awal. Akhir. Al-Quran tu, okey. Al-Quran, boleh lah. Okey. Akhir. Ha? Akhir. Apa ni? Akhir. Okey. Lagi? Akrab. Ha? Akrab. Akrab. Ini pun bahasa Arab, akrab. Bagus, cantik. Apa lagi? Abadi. Ha? Abadi. Abadi. Abadiyun. Abadi. Ha? Ahad. 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 Adil. Okey, apa lagi? Adil. 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 Okey. Dalam bahasa Melayu kita tak ada a, kita a kan? Jadi huruf A. Adil boleh lagi. Azab. Aqidah. Aqidah. Azab. Akhlak. Akhlak. Adhab. Okey. Jadi ini contoh huruf A. Banyak lagi ni. Kita pergi satu-satu. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, berapa perkataan dah hari ni? Ini baru sebentar kita duduk, dalam tak sampai 5 minit, kita telah berjaya mengumpulkan lebih kurang dalam 11 perkataan. 11 perkataan yang sememangnya sudah ada di dalam bahasa Melayu kita. Ini baru huruf A. Baik. Kita try pergi huruf lain dah. Contoh, kita ambil huruf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ambil huruf F. Kita ambil huruf F. Tak bagi satu tu panjang sangat nanti. Huruf F yang ada di dalam bahasa Melayu kita. Yang Sarah. N. Faedah. Faedah. Fasah. Fekah. Fajar. Fekah. Ajar. Fiqah. Fardu. Fardu. Fasih. Falak. Apa lagi? Wajib. Ha? Fakir. Fakir. Faraid. Faraid. Ini bahasa Arab. Fasih. Faham. Fasih. Fasih. Fasihun. Fadilat. Fadilat. Okey. Apa lagi? Fatihah. Fasah. Fasah. Faham. Faham. Tengok. Oh, kita ada. Banyak kan? Dah banyak perkataan. Dah boleh 11 perkataan. Kita boleh dalam masa tak sampai 5 minit kita kumpulkan. Kita kumpulkan bahasa Arab yang sudah dimelayukan. Nanti tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita ada kelas nanti secara fizikal contohnya, kita boleh buat satu kamus. Kamus kita boleh kumpulkan. Yang ni bahasa Arab yang sudah dimelayukan. Nanti Mazlid Kota Damansara akan bantu contohnya. Kita boleh buat satu kamus luaran pelajar kelas Duha Masjid Kota Damansara. Kamus perkataan Melayu yang perkataan Arab yang sudah dimelayukan. Ini tak ada lagi kamus ni. Jadi boleh memudahkan untuk orang-orang yang nak belajar ataupun yang cuba untuk mendalami, orang Melayu lah khususnya, untuk mendalami bahasa Arab. Mereka tengok, sangat mudah. Banyak perkataan Melayu yang sudah dimelayukan. Perkataan Arab yang sudah dimelayukan. Okey, kita ambil satu huruf lagi. Satu huruf lagi yang agak mungkin sukar. Saya katalah sukar, wallah alam. Kita ambil huruf H. Boleh jadi huruf H ataupun huruf H. H. Hikmah. Halal. Hikmah. Halal. Khadir. Haram. Hadir. Khadir. Hadir. Hijab.
Hijab. Dari asal macam payah dah. Hakim. Hadiah. Hadiah. Lagi. Apa? Haram. Haram. Okey. Hafal. Haji. Ya. Hafal. Hafaz. Haji. Haji. Hasil. Haji. Hafiz. Hafiz. Hasil. 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 Apa boleh? Apa lagi? Hal. Halkum. Hakuk. Halkum. Boleh. Apa lagi? Halaqah. Halaqah. Masya Allah. Halaqah. Banyak tak perkataan? Haji. Perkataan. Sekejap saja. Hijrah. 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 Sekejap saja. Sebab apa kita jadi tak boleh nak sebut? Sebab kita hanya tidak tahu susunan cara untuk kita ubah daripada satu perkataan nak bercakap. Contohnya kita ambil hadir. Hadir. Hadirun. Hadirun. Boleh tak kita ubah dalam percakapan? Boleh. Hakim. Kalau kita tahu perkataan asal dia. Perkataan asal dia ialah hakama. Perkataan hadirun. Hadara. Hadir. Kan? Haramun. Asal perkataan haruma. Hafaz kita boleh. Hasil. Hasil dalam bahasa Melayu. Baik, perkataan asal bahasa Arab. Hasala. 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 Telah berhasil. Dia telah berhasil. Ini semua dalam asal di dalam bahasa Melayu kita sememangnya sudah ada. Jadi sangat senang sebenarnya untuk kita mempelajari bahasa Arab. Cuma sebab tu saya tekankan berkaitan dengan nahwu dan juga saraf supaya tuan-tuan selepas ni boleh ambil daripada tata bahasa tersebut dengan perkataan yang sudah kita ada sememangnya. Yang sudah kita ada, cuma diolah sikit sahaja lagi untuk jadi kalimat bahasa Arab yang tersusun cantik. Baik. Ada soalan? Bolehkah macam ni saya pergi satu-satu ya? InsyaAllah saya pergi satu-satu untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih mudahlah. Baik, sekarang ni tadi yang kita sebut huruf A, huruf F, huruf H itu kita dah sebut perkataan-perkataan ataupun yang dipanggil dengan kalimah tadi. Yang dipanggil dengan kalimah. Kalimah ni pun bahasa Arab juga. Tapi kita guna pakai di dalam bahasa Melayu kita. Maka kalimah ini tuan-tuan dan puan ialah setiap satu perkataan dipanggil dengan kalimah. Satu perkataan dipanggil dengan kalimah. Tetapi sekiranya tersusun perkataan, kalimah-kalimah ini tersusun, maka dia boleh digelar sebagai kalam. Bila dia tersusun. Bila dia tersusun beberapa kalimah, beberapa perkataan, maka jadilah yang digelar sebagai kalam. Ya, sebagai kalam. Yang penting kalimah tersebut tersusun dan difahami dan ia dipanggil dengan kalam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka di dalam bahasa Arab, ya, untuk membicarakan kalimah dan juga kalam ini, dia ada dua ilmu. Dia ada dua ilmu. Satu dipanggil dengan ilmu, dua ni, satu dipanggil dengan ilmu nahwu. Satu dipanggil dengan ilmu saraf. Yang ni ilmu tata bahasa Arab. Kalau kita mengaji bahasa Melayu, ilmu tata bahasa Melayu. English pun ada ilmu dia. Sekarang ni bahasa Arab dia ada dua ilmu ni. Nahwu dan juga saraf. Nahwu dan juga saraf. Saraf ialah perbincangan. Satunya kita ambil saraf dulu. Saraf ialah ilmu tentang tata bahasa Arab, ya, berkaitan dengan satu kalimah
yang belum disusun. Okey. Perbincangan ialah, kita tulis di sini ya. Perbincangan, saya tulis Jawi ya. Perbincangan, perbahasan, berkaitan kalimah yang belum disusun. Yang belum disusun. Perbincangan berkaitan dengan kalimah yang belum disusun. Contohnya macam tadilah. Contohnya macam tadi. Perbincangan berkaitan kalimah yang belum disusun. Dan ia tertumpu kepada baris-baris sebelum huruf terakhir. Terakhir. Saya ambil satu kalimat lah. Satu kalimat yang menjadi perbincangan dalam sorof. Contohnya, bahasa Melayu kita aja. Contohnya perkataan waqaf. Kita ambil perkataan waqaf. Kita tulis sikit lagi. Kita ambil perkataan waqaf. Waqafa. Ada bahasa Melayu kita, waqaf, ada dalam bahasa Melayu kita, waqaf lah. Maksudnya waqaf. Kalau terjemah daripada bahasa Arab, ia bermaksud dia telah mewakafkan. Waqafa. Okey. Jadi perbincangan di dalam ilmu sharaf, ia berkaitan dengan baris-baris. Okey. Pertama sekali ialah perbincangan berkaitan dengan kalimah yang belum disusun. Sekarang ni waqaf ialah satu perkataan. Satu perkataan, satu kalimat. Dia bukan tak tersusun lagi. Sekarang ni kita nak bincang berkaitan dengan satu kalimat saja. Ini dipanggil dengan ilmu saraf ya. Jadi dalam ilmu saraf dia bincang kalimat tersebut yang belum disusun dan ia hanya tertumpu kepada baris-baris sebelum huruf terakhir. Maknanya daripada perkataan waqaf ini dia boleh berubah. Waqafa, asal waqafa boleh kita ubah jadi wuqifa. Perkataan wuqifa ini ialah perbincangan di dalam ilmu sharaf. Sebab apa kita nak ubah wuqifa? Sebab nak ubah makna dia. Waqafa bermaksud dia telah mewakafkan. Wuqifa bermaksud ia diwakafkan. Diwakafkan dengan mewakafkan. Yang ni mewakafkan, yang ni mewakafkan, yang ni diwakafkan.
Yang ni maksud mewakafkan, yang ni maksudnya diwakafkan. Jadi nak ubah ni perkataan ni daripada waqafa menjadi wuqifa. Perbincangan ini ialah perbincangan di dalam ilmu saraf. Dia tak bincang di dalam nahu benda yang macam ni. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, pergi sikit lagi. Padam dia ni. Saya harap nanti insya-Allah lah ada yang salin sebab saya tak save benda ni. Saya tak save yang apa yang saya catat ni. Mungkin boleh tengok dalam rakaman nanti insya-Allah. Baik. Sekarang ialah nahu. Nahu pula macam mana? Yang kata nahu ialah perbincangan, perbahasan ataupun perbincangan, perbahasan. Kita tulis Melayu lah. Perbahasan berkaitan hal sesuatu kalimah yang telah disusun dari beberapa kalimah dan ia tertumpu kepada akhir kalimat sahaja. Okey. Contohnya macam apa? Macam kita ambil satu perkataan. Perkataan wujud. Contohnya wujud. Ini ada dalam bahasa Melayu kita. Jadi dalam nahwu dia tak bincang tentang baris-baris ni. Wujud. Baris depan ni dia tak bincang. Dalam nahwu tak. Dia hanya bincang baris di belakang. Wujudun. Dia bincang baris ni. Ini dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu dia bincang ni. Sebab apa? Ilmu nahwu dia bincang keadaan satu kalimat, bukan satu kalimat, beberapa kalimat yang telah disusun. Kalau duduk dalam satu kalimat macam ni, tak boleh nak bincang nahwu. Tapi kalau dia dah bersusun dalam beberapa kalimat, maka barulah adanya perbincangan setiap akhir kalimat perkataan. Contoh macam kita buat, contoh sebelum ni lah kan. Hadara. Ustazu. Hadara ustazun. Maka di akhir kalimat ni, hadara ustazun wa aliyun. Contohnya, telah hadir ustaz dan juga Ali wa aliyun. Dia boleh baca ustazan, boleh baca aliyan, tapi bukan dalam keadaan yang macam ni. Dia ada susunan yang lain. Susunan yang lain, contohnya, aku telah melihat Ustaz dan juga Ali. Ra'aitu, contoh. Ni tuan-tuan dan puan-puan tak benar lagi, nanti kita akan terangkan. Yang ni saya nak buat contoh nahwu saja. Ra'aitu ustazan wa aliyan. Kenapa yang ni ustazun, yang ni Ali, yang ni ustazan? Dia ada keadaan yang ni lah perbincangan di dalam ilmu nahwu.
bilakah kita nak baca ustazun, bilakah kita nak baca ustazan. Yang ni perbincangan yang terfokus di dalam ilmu nahwu sahaja. Dia tak bincang di dalam ilmu al-musarraf. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang kita telah ambil kalimat. Kita masih lagi berada di dalam kalimat. Tadi kita dah bincang kalimat itu menjadi perbahasan di dalam ilmu nahwu dan juga ilmu saraf. Sekarang kita nak ambil kalimah. Kalimah. Jenis-jenis kalimah. Jenis-jenis kalimah. Kalimah ni dia ada 3 jenis. Satu dipanggil dengan isim. Yang kedua dipanggil dengan fi'il. Kemudian yang ketiga dipanggil dengan huruf. Ini kalimah. Harfun. Ataupun huruf. Sekarang ni ini kalimah bahasa Arab. Kalimah tadi yang kita sebut dah, yang tersusun daripada huruf hijaiyah. Al-murakkab, al-murakkabah, al-murakkabah, yang tersusun min huruf al-hijaiyah. Okey, al-hijaiyah. Kan? Kalimat-kalimat yang tersusun daripada huruf hijaiyah tadi, maka dia jadi kalimah. Okey. Bila susunan tersebut, terkadang susunan tersebut dia jadi isim. Terkadang susunan tersebut dia jadi fi'il. Terkadang susunan tersebut dia jadi huruf. Okey, sekarang ni kita nak ambil satu dulu. Kita nak ambil isim dulu. Sekejap ya tuan-tuan dan puan. Allah. Baik. Isim ini, kita nak ambil isim dulu ya. Isim ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita letak tepi dulu. Fi'il dan juga huruf. Isim ini, yang pertama, kita tak mau berkenalan lagi macam mana kita nak kenal isim. Kita nak ambil isim ni, al-ismu, dia ada 3 isim ni. Satu dipanggil dengan isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua ialah isim musanna. Yang ketiga ialah isim jamak. Okey, apa mufrad, apa musanna dan apakah yang dimaksudkan dengan jamak? Okey. Nak kenal mufrad, kita kena kenal musanna dan juga jamak. Okey. Nak kenal mufrad, kita kena kenal musanna dulu. Dan juga kita kena kenal jamak. Sebab apa? Sebab sekiranya tidak ada tanda musanna dan juga tidak ada tanda jamak, maka itu ialah perkataan mufrad. Contohnya, kalau orang kata, apa tanda sihat? Apa tanda sihat? Tanda sihat ialah tidak ada tanda sakit. Okey, apa tanda sakit? Sekarang kita tanya pula, sakit apa? Kalau sakit kencing manis, apa tanda dia? Okey, tanda dia sekian. Tanda sakit apa lagi? Tanda sakit jantung. Apa tanda dia? Tanda dia sekian. Tanda apa lagi? Sakit apa? Sakit gaut. Sakit gaut sekian. Maka sekiranya tidak ada tanda sakit gaut, tidak ada tanda sakit jantung, tidak ada tanda kencing manis, maka boleh tak digelar sebagai orang sihat? Ya, boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada tanda-tanda sakit tadi. Ini sebagai satu analogi lah untuk kita.
Sekarang ni kita nak berkenalan dengan mufrad yang digelar sebagai isim mufrad. Isim mufrad apa dia? Isim yang menunjukkan satu. Susunan kalimat yang kita sebut tadi, kalimat dia ada isim, dia ada fi'il dan juga dia ada huruf. Sekarang ni kalimat ni yang pergi kepada isim. Isim ni maknanya nama. Ya, maknanya nama. Nama yang menunjukkan seorang. Okey. Musanna ialah nama yang menunjukkan dua. Jamak ialah nama yang menunjukkan tiga dan ke atas. Tiga dan ke atas. Tiga orang ataupun tiga benda dan ke atas. Kalau di dalam bahasa Inggeris dia ada dua ya, singular and plural. Kalau dalam bahasa Melayu tak ada. Kan? Sama je. Tapi di dalam bahasa Arab dia ada tiga jenis. Satu dipanggil dengan isim mufrad, yang kedua dengan isim musanna, yang ketiganya ialah dipanggil dengan isim jamak. Baik, sekarang bagaimanakah untuk kita kenal itu ialah isim mufrad? Maka kita kena berkenalan dengan musanna dan juga dengan jamak. Sekiranya tidak ada tanda musanna, yang kata dua ni, musanna, ni huruf start, musanna, maka ia adalah boleh jadi jamak ataupun mufrad. Tengok dalam perkataan tersebut, ada tak tanda jamak? Tanda jamak pun tidak ada, tanda musanna pun tidak ada, maka ia ialah mufrad. Contoh. Baik. Tak ada contoh lagi. Kita ambil musanna. Maka nak berkenalan dengan sesuatu isim, sesuatu nama itu, ia adalah musanna, dia mesti dalam perkataan tersebut dia ada alif ataupun ya. Ya sebelum huruf pada huruf yang terakhir ataupun pada dua perkataan terakhir. Dua huruf yang terakhir. Contohnya apa dia? Contoh, kita ambil perkataan muslimani. Muslim. Asal daripada perkataan muslim. Tapi kita ambil muslimani. Ataupun muslimaini. 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 Muslimani. Muslimaini. Sekarang ni dia ada tanda musanna. Apa tanda musanna? Iaitu dia ada alif dan juga dia ada ya pada huruf sebelum terakhir, iaitu pada huruf nun. Dia panggil nun musanna ataupun ya. Dia ada huruf nun dan juga huruf ya di dalam perkataan tersebut. Yang mana sebelum alif dan juga ya tersebut, barisnya ialah baris fathah. Barisnya ialah baris fathah. Muslimani. Muslimaini. Contohnya apa lagi? Mu'minani. Mu'min. Perkataan daripada mu'min. Mu'minani. Mu'minaini. Mu'minaini. Okey. Sekarang ni perkataan ni dia ada huruf ya dan juga huruf alif. Maka ia adalah isim musannah. Isim musannah. Dia ada alif dan juga dia ada huruf ya. Baik. Kemudian kita tak pergi jauh lagi, tak payah masuk pada jamak lagi. Kita ambil pada musannah dulu. Tak payah pergi laju sangat, susah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bagi satu perkataan mufrad. Tuan-tuan dan puan-puan cuba ubah. Saya akan bagi satu kalimat mufrad, kalimat yang satu, tapi tuan-tuan ubah. Nak jadi musanna, nak jadi dua. Contoh, kita ambil satu perkataan. Perkataan yang tak ada dalam bahasa Melayu kita. Kita ambil perkataan khidmah. Khidmah. Perkataan khidmah. Perkataan khidmah. Kita ambil satu. Okey, sekarang ni perkataan khidmah ni
kita nak jadikan dia isim musanna. Isim musanna. Maka apa nak jadi isim musanna? Dia mesti ada alif dan juga dia ada ya di dalam perkataan itu. Maka kita nak buat macam mana? Nak tunjukkan kata dua. Maka kita tambah khidmatani. Khidmatun, khidmatani. Ataupun khidmataini. Khidmataini. Khidmatani, khidmatun, khidmatani ataupun khidmataini. Kita ambil lagi satu perkataan. Hajah. Hajah. Sembahyang hajat kan? Sembahyang hajat. Hajatun. Satu hajat. Ataupun kita nak kata dua hajat. Hajatani. Hajatani. Ataupun hajataini. Hajataini. Yang ni kita tambah alif ataupun ya di dalam sesuatu perkataan untuk ubah daripada mufrad jadi musanna. Maka kalimat ini, khidmataini ni ialah kalimat isim. Siapa ni panggil? Isim apa ni? Musanna. Isim musanna. Alhamdulillah. Okey. Kita nak test. Dah test lah, dah bagi tahu kan. Kita test tu. Kita test. Susah sikit. Padam susah lah. Padam sikit. Ada besar lagi. Tak boleh. Sorry. Ini besar. Okey, kita la ilaha illallah. Kenapa ni? Allah. Padam terus semua. Minta maaf ya. Rush. Besar sikit. Oh Allah, tiada. Raja besar. Apalah. Kenapa ni? Padam. Sikit. Ambil perkataan Susahnya mengajar online Ambil masa lama. Ambil masa lah sikit ya. Harap bersabarlah. Okey. Kita ambil satu perkataan. Okey. Kak Jamaliah bagi satu perkataan mufrad. Kitabun. Kitabun ni perkataan yang cukup glamour. Perkataan kitabun. Masya Allah besarnya. Habis. Whiteboard dah kecil. Perkataan kitabun. Kitab. Kitabun ni bahasa Melayu kita. Kan? Bahasa Arab yang sudah dimelayukan. Okey, sekarang ni saya nak minta. Siapa dia dalam ni ya? Siapa yang tak busy? Puan Nurmah ada tak? Puan Nurmah ada tak? Puan Nurmah, daripada perkataan kitabun ni, kita nak ubah jadi musanna. Isim musanna. Macam mana? Kita apa dia? Nak jadi isim musanna. Macam mana kita buat?
Kita tak dengar ni. Puan rumah ada tak? Kau tak ada. Ni kadang-kadang bila mengaji tak nampak muka ni masalah juga ni tuan-tuan dan puan. Tak nampak muka ni sebab kita tak tahu ada ke tak ni. Ustaz, Okey. saya ada. Ada. Okey. Puan rumah macam mana? Tambah alif nun. Kita bani. Bain. Kita bani ataupun kita Bain. baini. Kita baik bukan bayin kita baini. Dia mesti sebelum huruf ya ataupun sebelum alif tersebut berbaris fathah. Dia tak boleh baris lain untuk musanna. Dia mesti kita bani ataupun kita baini. Okey. Contoh saya bagi satu lagi. Masjidun. Ini perkataan yang senang. Perkataan masjidun. Macam mana? Mas, puan rumah. Musanna tu Ustaz? Musanna ya. Masjidin. Tambah alif dan nun. Masjidani. 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 Okey. Ataupun tambah alif ya. Masjidain. Bukan dayin, masjidaini. Masjidaini. Ada fathah, sukun, masjidaini. Masjidani. Dia tak ada tanwin ni, dia satu. Masjidani. Masjidani. Masjidun, masjidani, ataupun masjidaini. Faham dah tu? Puan rumah ni baru kan? Dalam bahasa Arab kan? Bila nak sebut nak sebut susah kan? Biasalah nak sebut tu susah. Bukan bahasa kita. Bila nak boleh faham lah kan? Okey. Jadi yang penting faham. Faham dan lepas ni kita kena belajar sebut lah. Sebab kita nak belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ni kena belajar. Baik, terima kasih puan rumah. Okey. Kita ambil satu lagi perkataan. Yang baru masuk ni, saya risau juga yang baru masuk ni. Apalah, insyaAllah mudah-mudahan yang baru masuk pun dapat maklumat lah. Baik. Okey, tanya Puan Mariam, bagi satu kalimat. Puan Mariam. Satu kalimat, mufrad. Qalamun. Qalamun. Baik, kita ambil qalamun. Okey, qalamun. Sekarang ni qalamun tidak ada tanda musanna, bermakna dia mufrad. Sekarang kita nak ubah dia daripada mufrad kepada isim musanna. Saya nak tanya siapa ni? Ya, tanya siapa ni? Saya ingatkan ya. Yang dalam senarai. Dalam senarai saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puan Nurzan. Puan Nurzan. Ada tak Puan Nurzan? Puan Nurzan ada tak? Puan Nurzan ya? Nurzan Muhammad Akib. Ada tak? Puan Nurzan? Ada, okey. Qalamun. Okey, qalamun ialah isim mufrad. Sekarang kita nak ubah dia menjadi isim musanna. Nak ubah isim musanna, masukkan alif dan nun ataupun ya dan nun di hujung. Okey, sekarang perkataan qalamun macam mana nak jadi isim musanna? Qalamuna. Alif dan nun. Qalamana. Qalamani. Oh, qalamani. Dia mesti ni. Sini ya. Qalamani. Qalamani. Ataupun mesti ni ya. Mesti ni. Alif dan nun. Alif dan nun. Ataupun qalamaini.
pun boleh juga. Qalamaini dia ada Dia sama keadaan-keadaan. Dua Ya. ni sama je. Maknanya sama Dua ni makna sama je. Oh. Dua qalamun bermaksud pen. Qalama ni dua batang pen. Qalamaini pun dua batang pen juga. Cuma perbincangan berkaitan dengan bilakah dengan baca qalaman, bilakah baca qalamai ni, yang tu nanti. Tu tak payah kita risau lagi. Sekarang ni nak bincang berkaitan dengan isim musanna dulu. Qalamani ataupun qalamaini. Dia mesti ni. Qalamaina, qalamaini. Kalau isim musanna ni. Okey. Qalamaini ataupun qalamaini. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Dah makin-makin faham dah tu. InsyaAllah. Dah makin-makin faham. Jadi saya minta maaf lah sebelum ni laju sangat. Memang kalau tengok pada step tu, maklumlah saya pun belajar bahasa Arab, masuk kelas bahasa Arab tingkatan 1 terus. Tingkatan 1 bagi satu sanawi. Sanawi ni terus kelas tinggi. Jadi pendedahan untuk yang rendah tu agak kurang pada saya. Pendedahan daripada yang step awal tu agak kurang untuk saya lah. Pendedahan saya hanya terus masuk kepada yang seperti mana yang saya terangkan sebelum ni lah. Jadi kita pergi kepada peringkat-peringkat yang lebih awal insya-Allah. Baik, kita ambil lagi satu perkataan. Kita kena tanya orang-orang lama ni. Orang-orang lama Ustaz, nak ya. tanya. Kalau Okey, kalau silakan. macam baitun tu kita tak boleh cakap baitani, boleh? Boleh. Bagus Ada soalan. baitani. Baitun rumah kan? Ha. Baitun rumah. Tak pernah pula dengar Kita kata- baitani, Ustaz. Baitani boleh. Baitani. Boleh. Baitani. Memang kita tak pasal dengar sebab kita jangan kita bercakap. Contoh dia nak kata, saya ada 2 buah rumah. Macam mana nak kata? Saya ada 2 buah rumah. Indi. Indi ni Indi, oh saya. Saya mempunyai indi baitani. Contohnya ada orang nak datang rumah kita kan. Dia kata rumah kita sempit. Kita kata jangan bimbang. Indi baitani. Okey. Saya ada 2 buah rumah. Saya ada 2 buah rumah. Ataupun baitaini pun boleh ya? Baitaini pun boleh. Baitaini, tapi dengan ayat ni sesuainya ialah indi baitani. Baitani. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay. Ataupun indi qalaman. Saya ada 2 batang pen. Indi qalamani. Indi apa lagi dalam bahasa Arab? Sayyaratani. Sayyarah ni tak ada bahasa Melayu kita. Sayyaratani. 2 buah kenderaan, 2 buah kereta. Andi sayyaratan. Jadi dah faham dah tu. InsyaAllah. Kalau tak faham lagi, boleh refer dengan video yang insyaAllah saya akan kongsikan kepada semua berdasarkan email yang telah diberikan. Ada email kan? Jadi saya akan berikan, maknanya yang tidak ada dalam grup bahasa Arab pun semua akan dapat. Yang ada dalam grup bahasa Arab ni harap masing-masing dapat berikan email. Nanti insyaAllah saya akan buat satu grup untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok nanti di dalam Google Drive. Di dalam Google Drive, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok nak download ke, nak apa ke, nanti insyaAllah boleh tengok di sana nanti insyaAllah. Cuma saya harap masing-masing dapat manfaatkan apa yang telah kita usahakan. Kak Jamaliah kita berusaha untuk beli akaun ni untuk supaya dapat kita kongsikan bersama pengajian. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan lah, ada fadilah, ada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti insyaAllah. Hasil daripada pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita jayakan kelas kita pada hari ini dan masa-masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau panjang. Supaya maklumat ni tuan-tuan dan puan-puan dapat hadap. Dapat kita praktik di rumah masing-masing. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan cari seperti mana yang saya praktikkan di awal tadi, kita bagi satu kalimat.
yang kita tahu di dalam bahasa Melayu kita. Sebolehnya tuan-tuan dan puan-puan ada kamus bahasa Arab. Ini saya minta semua ya. Untuk kita belajar bahasa Inggeris, kita ada kamus. Kita nak belajar bahasa Jepun, kita akan beli kamus. Bahasa Arab pun kita kena ada kamus. Yang walaupun sekarang ni teknologi cukup mudah. Dengan handphone boleh, kan? Dengan komputer boleh. Tekan je, Google je. Semua akan keluar perkataan itu. Tapi sebaiknya kita ada satu kamus. Paling-paling tidak tuan-tuan dan puan-puan, belilah kamus Al-Marbawi. Paling-paling tidak. Kamus Al-Marbawi ni ialah kamus bahasa Melayu yang pertama yang disusun oleh Syekh Idris Al-Marbawi ke dalam daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi kalau boleh kita cari dan kita kena ada kamus paling tidak satu kena ada. Jadi cari kalimat perkataan yang kita rasa ia adalah bahasa Arab dan kita ubah seperti mana yang saya berikan teknik tadi, iaitu dengan penambahan alif dan nun ataupun ya dan nun di dalam perkataan-perkataan yang kita jumpa tadi. Dia isim, kita tambah. Oh, macam ni. Baitun, baitani. Baitaini pun boleh. Apa lagi perkataan? Kitabun, kitabani. Kitabaini. Kan? Mu'minun, mu'minani, mu'minaini. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minataini. Praktikkan. Biasakan mulut kita untuk ubah tersebut. Biasakan. Bila mana kita sebut dengan mudah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, nak bercakap pun insya-Allah perkataan tersebut akan mudah keluar daripada mulut kita. Jadi saya rasa sekadar ini dulu untuk perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih pada semua yang memberi peluang pada saya untuk kita perbaiki balik kekurangan, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Jadi insya-Allah esok seperti biasa kita tetap ada kelas duha. Esok ialah untuk kelas fiqh. Kelas kitab zaman Dia nak tanya satu Ustaz. Okey, silakan. Nak tahu macam mana kita nak tulis Arab dengan Jawi, apa beza dia? Tulis Arab dengan Jawi. Tulis Arab ni Jawi dia ada huruf-huruf tambahan. Kan? Huruf tambahan, dia ada huruf nga. Kita ada huruf, contohnya kita ada huruf pa. Tulis sama. Kita ada pa, kita ada nga dalam Jawi kan. Kita ada ga. Kita ada apa lagi huruf? Ca. Ca. Apa lagi dalam Jawi ni? Pa, nga, ga, ca. Apa lagi? Tiga extra. Ada V kot. Wow. V. Wow titik tu. Va. Yang ni saya tak tahu nak panggil huruf apa ni. V kot. Kan? Sebab ni nak kena ada juga dalam tulisan Jawi supaya nak sesuaikan dengan tulisan moden. Jadi ini tulisan Jawi, huruf-huruf Jawi. Tambahan dari sudut bahasa Arab, tulisan bahasa Arab dengan tulisan Jawi sama je. Cuma berbeza dari sudut perkataan. Perkataan dia ada tambahan-tambahan huruf tadi. Cuma Jawi dia ada kaedah dia lah. Kaedah. Kalau bahasa Arab dia mudah. Dia berdasarkan kepada perkataan tu. Kan? Kitabun. Dia ada alif panjang. Bunyi sebut panjang, kitabun. Kitabun. Kan? Nak tulis apa lagi? Nak tulis masjid. Senang. Masjid. Masjidun. Bahasa Arab. Kita nak kata apa lagi? Perkataan. Lauhah. Contoh. Lauhah. Kalau Jawi, dia ada kaedah dia. Ada Jawi lama, ada Jawi baru. Ada Jawi lama, ada Jawi baru. Jadi, yang sekarang ni penggunaan Jawi baru. Jawi baru ni ialah satu kaedah Jawi yang cukup mudah. Cukup mudah. Kalau masjid tu kalau tulis kod Jawi macam mana? Sama je. Masjid sama. Masjid sama. Masjid sama. Okey. Tu yang nak tahu kadang-kadang susah yang masa bila tulisan Jawi diguna, masa bila tulisan Arab. Dia terkadang bila mana kita menulis, kita lebih
kalau Jawi ni kita utamakan ejaan Arab tu. Kita masukkan dalam Jawi. Biasanya macam tu lah. Ada yang macam tu. Ada yang kita ubah terus. Contohnya, contohnya saya ambil perkataan zikir. Bahasa Arab, zikir. Okey. Betul. Zikir, zikrun. Tapi dalam bahasa Melayu, macam mana zikir? Kalau yang moden, za, zal, ya, Ya. kaf, ya, ra. Ya. Zikir. Zikir. Ini bahasa Melayu kita, Jawi kita sekarang. Ni Kalau panggil Jawi moden. Kalau Jawi lama dia biasa macam ni je. Zikir je. Jawi moden dia akan setiap huruf ni. itulah jadi moden lagi confuse. Jawi moden lagi senang sebab dia alif waw ya. A I O U kan? Kan senang. Kalau huruf U, huruf I, ya. Z I K I A. Zal, ya, ka, ya, ra. Zikir. Senang. Ataupun apa-apalah. Kaedah nahwu ni kena cari, kaedah Jawi ni kena belajar dengan Tok Guru Jawi lah. Saya bukan Tok Guru Jawi. Tak ingat dah dia punya kaedah-kaedah ni sebab tulis je. Kaedah tak ingat. Tambah-tambah Jawi moden. Jawi moden lagi agak mungkin keliru lah sikit. Dia ada beberapa kaedah yang terkeluar daripada kaedah dia. Jadi yang ni saya minta maaf lah, saya tak boleh nak kongsikan secara mendalam. Saya sekadar maklumat yang ada sahaja pada saya yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, apa lagi? Persoalan sebelum kita tangguhkan majlis kita. Ya, ada soalan ke? Tanda musanna tu, mana tanda musanna tu ada dua lah. Penambahan alif nun dan ya nun. Ya. Kak Jamali ada 2 akaun dalam ni ya? Ada dua. Satu tengok skrin, tengok yang Ustaz share skrin besar sikit. Okey. Okey, tak apa. Senang. Jadi tambahan alif dan nun dan juga ya dan nun. Okey, jadi senang. Kita ambil maklumat beberapa maklumat yang asas sahaja hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapat fadilat, mendapat ganjaran insya-Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk kita memahami bahasa Arab yang digelar sebagai bahasa syurga insya-Allah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu alam. Marilah sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.